Perkembangan pendidikan yang berlaku di Malaysia adalah dari satu kesinambungan warisan yang panjang, bermula dengan sistem pendidikan agama bertukar kepada sistem pendidikan vernacular semasa era penjajahan. Sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan barat selepas kemerdekaan. Sistem pendidikan kebangsaan mengikut acuan Malaysia yang menggunakan kurikulum kebangsaan bersepadu dan kini kepada kurikulum standard yang berpaksikan falsafah pendidikan kebangsaan, matlamat negara, dasar-dasar negara, rukun negara dan sebagainya. Sebelum tahun 1988, falsafah pendidikan tidak dinyatakan secara tersurat. Namun begitu, hasrat dan matlamat pendidikan digambarkan melalui penyata, akta-akta dan laporan-laporan yang ada seperti Penyata Razak 1956, Laporan Rahman Talib 1961, Akta Pelajaran 1961 dan Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Perkembangan pendidikan moden di Malaysia difabrikkan oleh pengaruh luar seperti pendidikan Islam dari tanah Arab, pendidikan Inggeris dari England, pendidikan Cina dari tanah besar Cina dan pendidikan Tamil dari negara India. Hal ini yang kemudiannya memunculkan sistem sekolah vernacular, iaitu sekolah yang menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar di tanah Melayu dan kekal sehingga kini di Malaysia kecuali pendidikan Inggeris apabila Akta Pendidikan 1996 menjamin terus kewujudan sekolah jenis kebangsaan Cina SJKC dan sekolah jenis kebangsaan Tamil SJKT melalui statusnya sebagai sekolah kebangsaan. Semasa era masyarakat tradisional, pendidikan hanyalah satu keperluan sebagai ikhtiar hidup dalam masyarakat seperti memburu, bertani, bertukang dan nelayan. Pada era ini, kurikulum yang dipentingkan ialah aspek fardu ain dan fardu kifayah yang bersumberkan Al-Quran, As-Sunnah serta kitab-kitab yang dibawa dari negara Arab dan Mesir. Pentadbiran pada era penjajahan khususnya British mempunyai matlamat untuk mengisi tuntutan pentadbiran tanah jajahan dari segi politik, ekonomi dan sosial. Dengan kepelbagaian fabrik sekolah-sekolah yang ada, maka sistem pendidikan pada era penjajahan British adalah bersifat vernacular. Hala 7 pendidikan era masyarakat Melayu tradisional. Pada era ini terdapat 6 jenis kriteria iaitu adat, adab dan warisan, agama Islam, undang-undang dan peraturan, patriotisme, komunikasi dan masyarakat. Kriteria pertama, adat, adab dan warisan. Antara golongan yang berperanan dalam pendidikan ini ialah ibu bapa, ahli keluarga dan masyarakat. Mereka ini akan mengajarkan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan akhlak, keselamatan dan juga ekonomi. Pendidikan ini dilakukan di rumah, madrasah, masjid dan juga istana. Yang kedua, agama Islam. Agama Islam diajarkan oleh ibu bapa, tuan guru, lebay, tokoh agama yang merupakan saudagar, pedagang dan pendakwah Islam dari Timur Tengah yang bergelar Sayyid, Syekh atau Maulana. Mereka ini akan mengajarkan aspek fardu ain dan fardu kifayah yang bersumberkan Al-Quran dan Al-Hadis serta kitab-kitab yang dibawa daripada tanah Arab dan Mesir. Selain itu, mereka juga mengajarkan mengenai akhlak Rasulullah dan peribadi Muslim. Pendidikan ini dilakukan di istana, rumah pembesar, madrasah, masjid dan juga pondok. Yang ketiga, undang-undang dan peraturan. Undang-undang dan peraturan diwujudkan bertujuan untuk menjaga keamanan dan keselamatan negara. Antara peraturan yang telah dicipta pada era masyarakat Melayu tradisional ialah Hukum Kanun Melaka dan juga Undang-Undang Laut Melaka. Yang keempat, patriotisme. Pada era masyarakat Melayu tradisional ini, mereka mementingkan semangat patriotisme dalam kalangan masyarakat.
Hal ini bertujuan untuk melahirkan rakyat yang setia dan mendaulatkan raja selain dapat meluaskan empayar kerajaan dan juga mempertahankan raja dan tanah air. Yang kelima, masyarakat Melayu ketika itu menggunakan bahasa Melayu bertujuan untuk mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa lingua franca. Selain itu, bahasa Melayu juga digunakan dalam urusan pentadbiran, hubungan diplomatik dan juga perdagangan. Tulisan Jawi juga digunakan sebagai tulisan rasmi persuratan. Yang keenam, masyarakat. Kehidupan bermasyarakat ketika itu telah menzahirkan masyarakat yang bersatu padu, aman dan harmoni. Antara masyarakat Melayu yang pelbagai keturunan itu ialah Melayu, Bugis, Jawa, Banjar, Kampar, Rawa, Minang, Mandailing dan lain-lain lagi. Terdapat juga pelbagai kaum yang hidup ketika itu. Antaranya ialah Melayu, Cina, India, Siam, Kadazan, Iban, Peribumi, orang asal dan lain-lain lagi. Kemudian hala 7 pendidikan era penjajahan Inggeris. Hala 7 pendidikan pada era ini mempunyai 4 kriteria. Yang pertama, matlamat pendidikan. Yang kedua, jenis pendidikan. Ketiga, institusi. Dan yang keempat, kurikulum. Kriteria yang pertama, matlamat pendidikan. Matlamat ini adalah untuk mengukuhkan dasar pecah dan perintah bagi membolehkan Inggeris terus mengekalkan kuasa, menguasai ekonomi dan meluaskan penyebaran agama Kristian. Yang kedua, jenis pendidikan. Setelah pendidikan formal diperkenalkan, sekolah mula dibangunkan mengikut lokasi kaum. Contohnya, sekolah Inggeris di bandar, sekolah Melayu di kampung, sekolah Cina di kawasan perlombongan dan bandar, dan yang terakhir sekolah Tamil di ladang. Selain sekolah yang telah dibangunkan, kurikulum, buku teks dan peperiksaan juga turut dilaksanakan. Manakala tenaga pengajar pula mengikut negara asal masing-masing. Seperti sekolah Inggeris dari negara England, sekolah Cina dari negara Cina dan sekolah Tamil dari negara India. Seterusnya, kriteria institusi. Setelah sekolah vernakular dibangunkan bagi kaum Cina dan India yang mana menggunakan bahasa ibunda sebagai bahasa pengantar, wujud juga sekolah Inggeris, sekolah Melayu dan sekolah pondok. Dan kriteria yang terakhir, kurikulum. Kurikulum yang dilaksanakan di sekolah Melayu yang menekankan pelajaran membaca, mengarang, mengeja, menulis, ilmu kira-kira, ilmu alam dan latihan jasmani. Kemudian, bentuk kemahiran asas yang dipelajari pula ialah perkebunan dan penternakan. Hala 7 seterusnya ialah hala 7 pendidikan era kemerdekaan. Terdapat 6 laporan yang terlibat dengan hala 7 pada era ini yang berlaku pada tahun 1951 sehingga 1957. Laporan tersebut ialah laporan Barnes 1951, laporan Finwo 1951, laporan Jawatan Kuasa Khas 1951, Ordinian Pelajaran 1952, Penyatur Azad 1956 dan Ordinian Pelajaran 1957. Hala 7 Pendidikan Era Pasca Merdeka, yang mana hala 7 pendidikan pada era ini berlaku pada tahun 1960 sehingga 1996. Hala 7 Pendidikan Era Pasca Merdeka melibatkan 6 laporan, iaitu yang pertama, Laporan Rahman Tariq 1960, Akta Pelajaran 1961, Laporan Hussein On 1971, Laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979, Rang Undang-Undang Pendidikan 1995 dan Akta Pendidikan 1996. Hala 7 Pendidikan Masa Kini dan Masa Depan. Berikut adalah 5 perkara yang digariskan oleh kerajaan. Yang pertama, akses pendidikan, ekuiti pendidikan, kualiti pendidikan, perpaduan dan kecekapan sistem. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan dan perubahan pendidikan di Malaysia. Yang pertama,
Dari aspek sosial, kita dapat lihat keadaan asal ketika itu dipengaruhi oleh masyarakat tradisional, kepelbagaian etnik dan pertumbuhan populasi. Hal ini telah mendesak perubahan ke arah arus pemodenan, pembandaran dan juga kemajuan. Akhirnya, struktur pendidikan moden berasaskan inklusif telah tercipta. Yang kedua, dari aspek ideologi, kita dapat lihat keadaan asal ketika itu dipengaruhi oleh sekolah tradisional dan vernakular dan juga kurikulum pelbagai yang ditaja. Hal ini telah mendesak perubahan ke arah pemikiran semasa dan matlamat yang hendak dicapai. Akhirnya, struktur pendidikan moden berasaskan konten agama, sekular dan teknikal integrasi telah tercipta. Yang ketiga, dari aspek ekonomi, kita dapat lihat keadaan asal ketika itu dipengaruhi oleh ekonomi tradisional, pemilikan tanah luar bandar dan sistem percukaian. Hal ini telah mendesak perubahan ke arah pertumbuhan ekonomi yang pesat, kelas pertengahan dan juga sistem pekerjaan. Akhirnya, struktur pendidikan moden berasaskan hubungan antara sekolah dengan peperiksaan telah tercipta. Yang keempat, dari aspek politik, kita dapat lihat keadaan asal ketika itu dipengaruhi oleh politik tradisional, darjah pemusatan, kebolehan pemerintah, inklusif dan juga ketenteraan. Hal ini telah mendesak perubahan ke arah trik luaran dan dalaman, kesatuan dan juga penentangan. Akhirnya, struktur pendidikan moden berasaskan sekolah kerajaan atau swasta telah tercipta.